Kimia Bab 5 Bahan kimia untuk pengguna sabun dan deterjen. Sabun. Sabun telah digunakan lebih daripada 3,000 tahun. Terdapat rekod bahawa rakyat Babylon telah membuat sabun seawal tahun 2800 sebelum Masihi. Pada zaman purba, sabun diperbuat atau diperolehi daripada abu tumbuhan yang mengandungi natrium karbonat dan kalium karbonat. Abu kemudiannya dididihkan dengan kalsium oksida, kapur, untuk menghasilkan kaustik kalium atau kalium hidroksida. Abu dicampurkan dengan kapur menjadi kaustik kalium. Kaustik kalium kemudian dididihkan dengan lemak haiwan untuk menghasilkan sabun. Itu dia sejarah pembuatan sabun. Penyediaan sabun melalui saponifikasi. Sabun ialah bahan kimia yang digunakan sebagai pencuci bagi menghilangkan gres dan kotoran. Sabun ialah garam natrium atau garam kalium bagi asid lemak berantai panjang dengan 12 hingga 18 atom karbon per molekul. Formula sabun ialah RCOO negatif Na atau RCOO negatif K positif. Sabun dihasilkan melalui tindak balas antara natrium hidroksida atau kalium hidroksida dengan lemak haiwan atau minyak sayuran. Tindak balas ini dikenali sebagai saponifikasi. Lemak dan minyak sayuran ialah ester semula jadi yang bermolekul besar. Apabila dididihkan dengan larutan alkali pekat seperti natrium hidroksida, saponifikasi berlaku dan molekul ester dipecahkan kepada sabun dan gliserol. Penyediaan sabun di makmal sekolah oleh buku sukses kimia. Seperti yang kita tahu, sebelum kita melakukan eksperimen, kita mestilah mempunyai radas, mempunyai bahan serta prosedur eksperimen dan perlulah dicatat minyak sayuran dan larutan natrium hidroksida pekat disukat dan dituangkan ke dalam bikar. Campuran kemudian dipanaskan sehingga mendidih pada darjah 5.1A. Larutan itu dikacau dengan sebatang rod kaca sepanjang eksperimen. Pendidihan diteruskan selama kira-kira 5 minit sehingga lapisan minyak tidak kelihatan. Kemudian, nyalaan penuruh bansen dipadamkan dan campuran tidak balas dibiarkan menyejuk. Darjah B. 3 hingga 4 spatula natrium klorida iaitu garam dilarutkan di dalam bikar kira-kira 100 cm padu air. Larutan garam kemudian ditambahkan kepada larutan sabun yang diperoleh dalam bahagian A. Campuran itu dididihkan sekali lagi selama 4 hingga 5 minit pada darjah 5.1B. Apabila campuran itu disejukkan, pepejal putih yang terbentuk terapung di permukaan campuran. Campuran itu diturasi melalui proses turasan pada darjah 5.1C dan dibilas dengan air suling untuk menyingkirkan alkali dan garam. Sedikit baki pada kertas turas diperiksa dengan A, menggosokkannya pada tangan. B, menggoncangkannya dengan air dalam tabung didih. Pemerhatian direkodkan. Eksperimen ini diulang menggunakan minyak zaitun, minyak jagung dan minyak kacang tanah. Lemak atau minyak iaitu ester semula jadi dicampurkan dengan natrium hidroksida ataupun kalium hidroksida iaitu alkali. Kemudian, campuran antara ester semula jadi dengan alkali itu akan dididihkan. Hasilnya ialah gliserol iaitu alkohol dengan 3 kumpulan hidroksida dan sabun iaitu RCOONA ataupun RCOOK. Maksud saponifikasi ialah hidrolisis beralkali ester bersama larutan beralkali. Sabun yang dihasilkan daripada natrium hidroksida adalah keras, manakala sabun yang dihasilkan daripada kalium hidroksida adalah lembut. Struktur molekul sabun. Apabila sabun dilarutkan ke dalam air, ia akan bercerai dan menghasilkan ion natrium dan ion karboksilat iaitu RCOO-. Contohnya, natrium stearate iaitu sabun,
larut dalam air untuk menghasilkan ion natrium dan stearat, iaitu C17H35COONa tambah air menghasilkan C17H35COO- tambah Na. Ion stearat mengambil bahagian dalam penyingkiran kotoran, tetapi ion natrium tidak. Ion stearat terdiri daripada dua bahagian, kepala dan ekor. Ini bercas negatif dan ekor ialah rantai hidrokarbon yang panjang. Bahagian kepala mengandungi kumpulan karboksilat COO- yang larut dalam air, iaitu bersifat hidrofilik. Sebaliknya, bahagian ekor mengandungi rantai panjang hidrokarbon, iaitu bahagian kovalent yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik seperti minyak atau grease, iaitu bersifat hidrofobik. Sabun yang diperbuat daripada asid palmitat dikenali sebagai natrium palmitat. Contoh sabun. Sabun yang diperbuat daripada asid palmitik dikenali sebagai natrium palmitat. Sabun yang diperbuat daripada asid oleic dikenali sebagai natrium oleate. Dan sabun yang diperbuat daripada asid stearik dikenali sebagai natrium stearat. Deterjen. Deterjen ialah bahan pencuci sintetik yang diperbuat daripada hidrokarbon yang diperoleh daripada pecahan petroleum. Oleh itu, deterjen merupakan bahan petrokimia. Deterjen boleh dikelaskan kepada tiga bahagian. Yang pertama, deterjen anion, di mana kepala zarah mengandungi air bercas negatif. Contohnya, natrium alkyl sulfat. Yang kedua, deterjen kation, di mana kepala zarah deterjen mengandungi ion bercas positif. Dan yang ketiga, deterjen bukan ion. Penyediaan deterjen. Deterjen seperti natrium alkyl sulfat boleh disediakan daripada alkohol rantai panjang yang mengandungi 12 hingga 18 atom karbon dalam dua langkah. Langkah pertama, tindak balas dengan asid sulfurik pekat. Alkohol rantai panjang akan bertindak balas dengan asid sulfurik pekat membentuk alkyl hidrogen sulfat. Langkah kedua, peneutralan dengan natrium hidroksida. Alkyl hidrogen sulfat akan dineutralkan oleh natrium hidroksida bagi membentuk natrium alkyl sulfat, iaitu deterjen. Struktur molekul deterjen. Apabila deterjen dilarutkan di dalam air, ia bercerai untuk membentuk ion natrium dan ion deterjen. Ion deterjen mempunyai struktur asas seperti ion sabun. Molekul deterjen terdiri daripada dua bahagian. Yang pertama ialah kepala. Kepala ialah kumpulan sulfat yang bercas negatif dan bersifat hidrofilik. Hidrofilik ni mudah larut dalam air tetapi tidak larut dalam minyak dan grease. Yang kedua ialah eko. Eko ialah rantai panjang hidrokarbon yang neutral dan bersifat hidrofobik. Hidrofobik ni mudah larut dalam minyak dan grease tetapi tidak mudah larut dalam air. Tindakan pencucian sabun dan deterjen. Langkah pertama, tindakan sabun atau deterjen terhadap kotoran. Apabila sabun atau deterjen dicampurkan dengan air, ia menurunkan tegangan permukaan air atau surface tension dan membasahkan permukaan yang kotor. Kepala ion sabun atau deterjen yang bercas negatif melarut dalam air. Eko, hidrokarbon ion sabun atau deterjen melarut dalam lapisan grease. Langkah 2. Kotoran dikelilingi oleh ion sabun atau deterjen. Jika air dikocakkan sedikit, grease mula tertanggal daripada permukaan. Langkah 3. Menanggalkan kotoran daripada kain. Dengan kocakan selanjutnya, semasa membasuh, kotoran bergrease ditanggalkan daripada permukaan kerana ketumpatan grease kurang daripada ketumpatan air.
Langkah keempat, mengemulsikan kotoran dalam air. Apabila air digoncangkan, gris akan diemulsikan ketika ia memecah kepada titisan yang lebih kecil. Titisan gris menolak satu sama lain kerana mereka mempunyai cas yang sama. Akibatnya, gris terapung di dalam air. Apabila kain dibilas dengan air, titisan gris akan disingkirkan. Kelebihan sabun yang pertama ialah berkesan dalam air lembut, iaitu air yang tidak mengandungi ion magnesium dan kalsium. Seterusnya, tidak menyebabkan masalah alam sekitar. Akhir sekali, terbiodegradasi, yang bermaksud pemecahan kimia bahan-bahan oleh persekitaran fisiologi atau kata lainnya boleh terurai. Kelebihan deterjen yang pertama ialah berkesan dalam air lembut. Contoh air lembut ialah air suling, air hujan dan air reverse osmosis. Seterusnya, berkesan dalam air liat kerana tidak membentuk kekat. Air liat membawa maksud sejenis air dengan kandungan mineral yang tinggi bertentangan dengan air lembut. Kekat pula membawa maksud mendakan putih atau sebatian tak larut dan tak membentuk buih. Akhir sekali, bahan pencuci sintetik yang boleh disintesiskan untuk kegunaan tertentu seperti syampu. Kelemahan sabun. Yang pertama, sabun tidak berkesan dalam air liat, iaitu air yang mengandungi garam-garam magnesium dan kalsium. Yang kedua, sabun akan bertindak balas dengan ion magnesium dan kalsium dalam air liat untuk membentuk kekat. Ini adalah punca mengapa sabun tidak berbuih dalam air liat. Apakah itu kekat? Kekat merupakan pepejal putih yang tidak larut dalam air. Kekat terdiri daripada magnesium setiarat dan kalsium setiarat. Kelemahan deterjen. Kebanyakan deterjen mempunyai rantai hidrokarbon bercabang dan bersifat tidak terbiodegradasi. Akibatnya, deterjen tidak terbiodegradasi menyebabkan pencemaran air. Fosfat yang terdapat dalam deterjen bertindak sebagai baja dan menggalakkan pertumbuhan rumpai air dan alga. Apabila tumbuhan ini mati dan bereput, mereka akan menggunakan oksigen terlarut. Ini akan mengurangkan kandungan oksigen dalam air dan membunuh hidupan akuatik lain. Deterjen menghasilkan banyak buih dalam air. Ini menyebabkan oksigen tidak dapat masuk ke dalam air kerana lapisan buih yang menutupi permukaan air mencegah oksigen daripada masuk. Bahan tambah deterjen seperti natrium hypochlorite, iaitu ejen peluntur, membebaskan gas klorin dalam air berasid. Gas klorin yang dibebaskan sangat toksik, iaitu beracun dan membunuh hidupan akuatik. Bahan tambah dalam deterjen. Bahan antiseptik membunuh mikroorganisma yang menyebabkan penyakit atau bau yang busuk. Bahan berpendah fluor menjadikan fabrik kelihatan lebih putih dan cerah. Ejen pembina untuk melembutkan air. Enzim biologi menyingkirkan tumpuk kotoran berprotein. Bahan penstabil menghalang pembentukan buih berlebihan. Ejen pengering memastikan sebut deterjen berkeadaan kering. Ejen peluntur, natrium perborat menyingkirkan tanda kotoran berwarna. Bahan pewangi menjadikan pakaian berbau segar.